Okey, cikgu zoom sikit tengok. Kamu tengok nah sini berapa kotak? 1, 2, 3 dan dia satu lagi di tengah-tengah antara dua kotak ni. Antara satu kotak ni. Jadi 1, 2, 3, 3,5. So dapat 3,5 kotak nah. 3,5 kotak kecil. Kita kena tahu juga, kamu tengok ni. Okey, 3,5 kotak kecil ni. 10 kotak ni, 10 kotak mewakili 0.2 unit. Ataupun kita kata 2 cm mewakili 0.2 unit. 2 cm tu adalah 10 kotak kecil lah. Okey, jadi kita tengok. 10 kotak kecil mewakili 0.2. 10 kotak kecil. Yang ni cikgu ambil tadi 1. Okey. 10 kotak mewakili 0.2 unit. Jadi kalau satu kotak dia mewakili 0.2 bahagi 10. Kita dapat 0.02. 0.02 unit untuk satu kotak. Kalau kita ada 3,5 kotak, 1, 2, 3,5, kamu ambil 0.02 darab dengan 3.5. Jadi kadar fotosintesis yang kita dapat, nilai dekat Y dekat sini ni yang kita dapat adalah 0.07. Apabila nilai X 10. Okey, nilai X 10 dan nilai Y-nya adalah, yang ni terang-terang kita dah dapat dah 0.2. Okey, bawa nilai 10 ni pergi dekat graf kamu, ambil pembaris garis dekat graf. Okey, daripada graf ni kamu pergi kepada paksi Y. Jadi dapat 0.2. Okey, tengok 15 pula. Okey, apabila suhu 15 darjah, okey, tengok apakah nilai kadar fotosintesis. Pergi kat sini, kemudian kita tengok. Bawa pergi ke paksi Y. Dan kita dapat 18 kotak lah. 10 kotak. Okay, kotak yang pertama ni 10 kotak. 15, 16, 17, 18. 18 kotak. 18 kotak kecil. 18 kotak ni darab dengan 0.02. Sebab tadi kita dah kira dah. Satu kotak kecil tu sama dengan 0.02 unit. Jadi 18 darab dengan 0.02, kita dapat 0.36. Okey, apabila nilai suhu adalah 20 darjah. Okey, tengok nilai suhu 20 darjah. Okey. Bawa ke paksi Y. Sebab kita nak tahu nilai paksi Y. Mula-mula bawa pergi dekat graf dulu. Kemudian baru bawa pergi ke paksi Y. Sebab kita nak tahu nilai dekat sini ni. Okey, garis. Terlalu kecil sebenarnya. No? Dia di tengah-tengah antara dua garisan ni. Dia bukan berada betul-betul di atas satu. Dia di tengah-tengah. Kalau kamu garis dalam buku kamu nampak lah. Dia di tengah-tengah. Maka kita tengok kotak dia berapa. 10, 20, 25, 26, 26 setengah. Okay, jadi kotak yang kita dapat adalah 26 setengah. 26 setengah. Okay, 26 setengah. Kita darab dengan. Okey, bila dapat 26.5 kotak kecil, kamu darab dengan 0.02, maka kita akan dapat 0.53. Kemudian apabila suhu adalah 25 darjah, tengok suhu 25 darjah kat sini, garis pergi dekat graf. Okey, yang pertama garis pergi kat graf. Kemudian daripada graf tu kita nak cari nilai Y, jadi kita pergi kepada nilai Y. Okey, kita tengok nah, dia di tengah-tengah di antara dua titik juga ni. Graf ni terlalu kecil sebenarnya. Kalau kamu beza sedikit pun, beza 0.1 ataupun 0.01, dia tak ada masalah nah.
Okey, jawapan kamu tetap betul juga. Kamu tengok 25. Okey, pergi dekat graf. Dia dapat berapa adik? 10, 20, 30, 31, 32, 33, 33 setengah. Jadi 33 setengah. 33 setengah ni kamu darab dengan 0.02. Darab dengan 0.02, kita dapat 0.67. Okey, 30. Untuk suhu 30 darjah. Okey, bawa pergi dekat graf. Bawa ke kamu punya paksi Y. Dan dia dapat 10, 20, 30, 31, 32, 33. 33 kotak nah. 33 kotak. Kalau satu kotak 0.02 darab dengan 33, kita akan dapat jawapan 0.66. Okey, untuk 35 darjah. Okey, 35 darjah kat sini. Bawa pergi dekat graf. Okey, kemudian bawa ke paksi Y. darjah bawa ke paksi Y. Nampak nah. Kenapa rembang mata cikgu pun? Okey, dan kita dapat berapa? 10, 20, 20 perpuluhan. 20 perpuluhan berapa? Okey, kelas kita dapat 21.5 nah. 10, 20, 21.5. Okey, 21.5. 21.5 darab dengan 0.02 unit. Okey, darab dengan 0.02 unit. Dapat 0.43. Okey, soalan seterusnya. Bila kita dah lengkap dah ni. Okey lah, macam ni jawapan dia lah. Yang ni kamu kena tengok betul-betul. Dia punya graf ni kecil sangat. Mata pensel kena tajam. Okey, berapakah suhu optimum untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis? Suhu optimum tu maksudnya suhu yang paling berkesan untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Tengok kadar mana yang paling tinggi dekat puncak ni nah. Okey, kalau kamu tengok graf kamu, okey, dekat puncak ni adalah paling ada punya kadar fotosintesis dia paling tinggi. Maka untuk suhu optimum adalah dekat bawah ni apa? Berapa? Kamu pergi dekat ni daripada sini, bilangan yang paling tinggi kamu turun ni. Graf kamu nah. Okey, kat puncak ni. Okey, sini berapa jawapan dia? Okey, ni pula 5 unit sama dengan 10 kotak ni. 10 kotak. Okey, untuk paksi X. Paksi X 10 kotak. 10 kotak kecil sama dengan 5 unit. Jadi satu kotak kecil sama dengan 5 bahagi 10 sama dengan 0.5. Jadi satu kotak kecil ni adalah 0.5. Tengok graf kamu ni, dia turun pergi dekat sini. Apakah nilai yang di sini? Okey, 25, 26 untuk dua kotak 26, 27 untuk satu ni 0.5. Jadi 27.5. Jadi jawapan kita adalah 27.5 darjah Celsius. Suhu optimumnya adalah 27.5. Maksudnya kadar fotosintesis berlaku paling tinggi adalah pada suhu 27.5. Okey, soalan C. Enzim fotosintesis dimusnahkan oleh penyahasilan dan proses fotosintesis juga terhenti dalam masa yang sama. Nyatakan suhu apabila fotosintesis terhenti. Tengok nah, suhu dia terhenti, suhu apabila proses terhenti. Okey.
Proses dia terhenti dekat sini. Tengok Y dia kosong. Okey, Y dia kosong, suhu dia akan berhenti kat sini. Jadi pada suhu 40 darjah lah kadar fotosintesis dia terhenti. Pada suhu 40 darjah. Okey, tengok soalan seterusnya. Latihan subjektif 8.2. Kamu tengok, cari nilai Y apabila X sama dengan 2. Okey, nilai Y apabila X sama dengan 2. Kita nak cari nilai Y. Ni nilai Y. Apabila X sama dengan 2. Ini nilai X sama dengan 2. Okey, ambil pembaris kamu. Yang tadi kita dok buat banyak dah lah. Yang ni pun macam tu lah ni. Yang kita dok buat tu. Okey, ambil pembaris kamu. Kamu letak 2 dekat paksi X. Letak 2 dekat paksi X. Garis pergi dekat graf. Okey, garis pergi dekat graf. Dan garis pergi dekat graf. Kamu garis pula pergi ke paksi Y. Sebab kita nak tentukan paksi Y. Nah, kalau ni zoom sikit. Kita tengok. Dia duduk kat sini. Kotak ni terlalu kecil lah bagi cikgu sebenarnya. Okey, saya ingat buat cikgu pun. Okey, kamu garis betul-betul. Okey lah. Kamu tengok ni 10 kotak, 20 kotak. Ni 10 unit. 10 unit. Okey, beza ni adalah 5 unit. Jadi bila beza 5 unit, 10 kotak bezanya 5 unit. Kalau satu kotak kecil, maksudnya 5 bahagi 10 kita dapat 0.5. Jadi satunya ni 0.5. Kita tengok berapa jawapan dia nah. 10. Okey, untuk 2 kotak 1, 10, 11, 12, 12.5. Jadi kita dapat 12.5. Jawapan kita D. Okey, soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan graf suatu fungsi. Cari nilai positif X apabila Y sama dengan 23. Okey, Y 23. Dia nak nilai positif bagi X. Sebab apa dia sebut nilai positif? Sebab apabila graf yang bentuk dia macam ni, kemungkinan jawapan dia boleh jadi 2. Kamu tengok nah, apabila Y 23, sini 20. Okey, beza di antara 10 kotak kecil adalah 10 unit. Maka satu kotak kecil adalah 10. Jadi 20, 21, 22, 23. Okey. 23 kita garis. Pergi dekat graf. Kamu tengok graf yang terlibat ni ada 2. Ada 2 nilai. Satu di sebelah negatif, satu di sebelah positif. Disebabkan soalan kita nak yang positif. Jadi kita ambil yang belah sini saja. Okey, turunkan graf kamu daripada sini. Turunkan graf kamu. Tengok. Untuk paksi X juga 10 kotak 10 unit. Beza dia ni. 30 dengan 20 adalah 10 unit. Jadi 10 kotak adalah 10 unit. Maka satu kotak adalah 1 unit. Jadi kalau 20 dekat sini, 25 dekat sini. Kira kotak ni lagi 4 lagi nak sampai 30. Maka dekat sini adalah 29. Jadi kita tanda 29. Untuk paksi yang X negatif ni kita tak payah carilah sebab dia memang nak yang positif X sahaja. Okey. Soalan seterusnya. Okey, Pak Abu menanam 2 jenis pokok jagung yang berlainan baka, iaitu pokok A dan pokok B. Kedua-dua pokok jagung tersebut akan mengeluarkan buah apabila mencapai ketinggian 80 cm. Rajah 3 menunjukkan hasil pemerhatian bagi kedua-dua pokok jagung mengikut bilangan bulan. Berdasarkan graf, bilakah pokok A dan pokok B mempunyai tinggi yang sama? Ini tinggi pokok. Okey, untuk paksi Y, ini adalah tinggi pokok.
Untuk paksi X ini adalah bulan, berapa bulan dia nak tumbuh ni, nak berbuah ni. Okey, akhirnya dia berhenti kat sini yang dia berbuah. Okey, dekat titik persilangan inilah pokok tersebut mempunyai tinggi yang sama. Sebab kedua-dua pokok A dan pokok B mencapai ketinggian yang sama pada 60 cm. Dekat sini. Jadi dia tanya, bilakah pokok A dan pokok B mempunyai tinggi yang sama? Bila? Pada bulan ketiga. Tengok ni. Dia titik persilangan ni pada bulan ketiga. Maka jawapannya pada bulan ketiga. Okey, soalan kedua. Jika Pak Abu ingin meletakkan baja ke atas pokok jagung yang lambat mengeluarkan buah, pokok jagung yang manakah akan ditambah baja? Berikan justifikasi anda. Berikan sebab lah justifikasi tu. Okey, jadi yang mana yang kita nak tambah baja? Kamu rasa yang mana yang cepat tumbuh? A ke B yang cepat berbuah? Okey, dia berbuah dekat sini, dia berbuah dekat sini. Dan last dah dia berbuah bila tinggi dia 80 cm ni. Bila ketinggiannya 80 cm, ianya mengeluarkan buah. Okey, soalan dia. Sekarang ni yang mana yang kita nak letak baja? Pokok A ke pokok B? Okey, untuk jawapan cikgu, okey, pokok B lah. Sebab apa pokok B? Sebab ni dah 3 bulan dia dah keluar buah dah. 3 bulan lebih sikit kan dia dah keluar buah dah. Untuk yang pokok B ni, dia tak keluar buah lagi sampai 4 bulan. So kalau dia nak letak baja, lebih baiklah dia pilih pokok A. Pokok A lah. Silap lah ni. Ni pokok B yang ni. Pokok B ni cepat berbuah. Sebab dia 3 bulan lebih dia dah berbuah. Pokok A dia berbuah lambat, iaitu sehingga 4 bulan baru dia berbuah. Okey, jawapan kita adalah pokok A. Pokok A, kamu tulis pokok A akan ditambah baja kerana mengambil masa 4 bulan untuk mengeluarkan buah berbanding dengan pokok B yang mengambil masa 3.2 bulan sahaja. Okey, soalan masteri kendiri. Kita pergi kepada masteri kendiri. Okey, kita tengok masteri kendiri. Masteri kendiri ni, cikgu nak tunjuk kat kamu ni nombor A saja. Yang lain tu cikgu nak kamu buat sendiri. Okey, siapa yang boleh buat ni cikgu nak bagilah band 6. Ni. Okey, tunjukkan luas permukaan kuboid itu diberi oleh L sama dengan 16X tambah 2X kuasa 2. Maksudnya dia nak buktikan, okey, dia nak suruh kita buktikan bahawa luas permukaan adalah rumus ni. Okey, kita tengok balik. Ini kan kuboid. Sebelum kita nak cari luas permukaan bagi kuboid, kita kena buat bentangan. Okey, kita buat bentangan. Kita ada 4 segi 4 tepat. Kita ada 4 segi 4 tepat. Lawa ingat segi 4 tepat cikgu pun kan. Okey. Dia macam ni lah. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 segi 4 tepat. Dan kita juga ada 2 segi 4 sama ni. Tengok ni segi 4 sama. Sebab apa? Sebab X panjang dia ni sama dengan tinggi dia. Panjang dengan lebar ni sama kan. Jadi panjang dengan lebar sama. 1 duduk belah sini. 1 lagi duduk belah sini. Dia boleh duduk lah mana-mana antara 4 ni. Ni pun sama boleh duduk mana-mana antara 4. Jadi tinggi panjang ni adalah 4. Okey. Sini 4. Sini berapa? X kan? Sini X. Sini X. Ini X. Ini X. Ni. Ni nilai X lah yang cikgu tanda ni. Okey. Nak cari luas permukaan ni. Ini 2 ni adalah segi 4 sama. Segi 4 sama ni adalah X darab X. Okey, jadi kita ada 2X darab X. Okey, luas permukaan dia. Cikgu tulis luas permukaan sama dengan. Okey, kita ada 2X darab X. Dan kita ada 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali X. Sini kan X.
So nak cari luas permukaan ni, panjang darab lebar, sini 4x, sini 4x, sini 4x dan di sini pun 4x. Jadi 4, kita ada 4 ruang yang 4 kali x, 4 darab dengan 4x tambah dengan kita ada 2x kuasa 2. 2 darab x kuasa 2. Sepanjang dia x, lebar dia pun x. Jadi jawapan kita 16x. Bila kita tambah semua untuk luas permukaan dia, kita dapat 16x tambah dengan 2x kuasa 2. Maka terbuktilah bahawa luas permukaan kuboid adalah 16x tambah 2x kuasa 2. Okey, soalan seterusnya cikgu guide nah. Okey, jawab soalan ni nanti kena turn in muka surat 55 dan 56. Okey, lengkapkan jadual yang berikut. Okey, kita ada x sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L, guna rumus ni. Gantikan nilai x ke dalam persamaan ni. Cari nilai L dia. Apa dia L apabila x 0? Apakah nilai L apabila x 1? Dan seterusnya. Kemudian buat graf. Lukis graf di sebelah sini. Yang dia dah bagi dah dekat kamu. Paksi X ni dia dah bagi dekat kamu nah. Okey, kamu lukis graf kat situ. Kemudian cari nilai-nilai ni. Okey, itu sahaja nah. Okey, takat itu saja kelas hari ni. Okey, buat graf tersebut dan turn in dekat cikgu. Okey, assalamualaikum.